Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan lembaran kerja yang kedua yang telah cikgu berikan siang tadi untuk dicuba ataupun cuba dijawab oleh anak-anak sekalian. Jadi cikgu nak tunjukkan cara untuk menjawab ujian penulisan bahasa Melayu ini. Baik, pertama sekali kita tengok bahagian A ni. Bahagian A ni memperuntukkan 10 markah. Bahagian A ni memperuntukkan sebanyak 10 markah. Arahan soalan. Pertama sekali kita anak-anak kena melihat arahan soalan ni. Tulis 5 ayat yang lengkap tentang kebaikan yang diperoleh daripada gambar yang diberikan di bawah ini. Okey, kita kena tengok di sini ialah fahamkan dulu kehendak soalan. Soalan ini meminta anak-anak menulis 5 ayat. Okey, ini biasalah untuk bahagian A, 5 ayat, pastikan lengkap dan ada kata kunci di sini iaitu kebaikan. Kebaikan yang diperoleh daripada gambar di bawah. Kemudian anak-anak akan melihat gambar ini. Gambar ini mengandungi ataupun gambar ini memaparkan sebuah keluarga yang terdiri daripada ayah di sini, yang terdiri daripada ibu, yang terdiri daripada kakak. Ini ayah. Kita lihat di sini ayah. Okey. Kita gelapkan sikit di sini supaya kita nampak. Ini ayah. Okey. Okey. Manakala di sini ada okey, di sini ayah, di sini ada ibu sedang menjemur pakaian, ayah sedang membuang sampah, kakak sedang menanam pokok bunga, abang sedang menyapu sampah, manakala adiknya sedang menyiram pokok bunga. Jadi kita kenal pasti dulu 5 kata kerja, 5 aktiviti yang wujud dalam gambar ini. Okey, kita tengok di sini cara untuk menjawab soalan ni. Cikgu sentiasa memberikan teknik. Jadi teknik yang pertama cikgu nak ajar untuk bahagian A adalah teknik sebab. Teknik sebab iaitu S siapa, BA buat apa, K ialah keterangan. Okey, untuk siapa kita lihat orang yang ada dalam gambar. Siapa tu ialah subjek ayat. Siapa orang yang ada dalam gambar. Buat apa ialah aktiviti yang dilakukan ataupun perbuatan yang dilakukan oleh orang yang ada dalam gambar. Manakala keterangan merupakan satu bentuk perluasan ayat. Okey, keterangan ni adalah perluasan ayat. Bagaimana kita nak memperluas ayat yang terdiri daripada subjek, predikat dan keterangan. Okey, di sini cikgu menggunakan teknik iaitu dekat bahagian buat apa, kita gunakan teknik aktiviti di sini kita gunakan teknik member. Member ni ialah imbuhan mem dan imbuhan ber. Okey, mem di sini mewakili mem gitulah. Sebenarnya men, tapi untuk bagi lebih mudah untuk diingati kita gunakan imbuhan mem lah. Member itu perbuatan yang dilakukan. Perluasan di sini adik-adik atau anak-anak gunakan kata lebih banyak kata seni nama dan kata hubung untuk memastikan ayat tersebut dapat diperluas. Okey, kita tengok satu persatu untuk kelima-lima ayat ni di sini. Kita besarkan supaya adik-adik anak-anak semua nampak dengan lebih jelas. Baik, kita tengok ayat pertama. Okey, siapa yang ada dalam gambar ini? Kita ambil dulu ayah dia. Okey, ayah dia ni. Kita gunakan seorang lelaki. Okey, dia buat apa? Apakah aktiviti perbuatan yang digunakan? Pastikan adik-adik menggunakan imbuhan men. Anak-anak menggunakan imbuhan men ataupun imbuhan ber. Di sini kalau kita dapat lihat ayah dia tu sedang mengumpulkan sampah. Okey, mengumpulkan sampah. Kalau kita lihat dia masukkan dalam gambar ni dia mengumpulkan sampah. Pastikan anak-anak menggunakan kata mengumpulkan kerana perkataan mengumpul tidak ada dalam bahasa Melayu. Okey, keterangan perluasannya pastikan jangan lupa kita kena jaga iaitu bahagian ini, kebaikan. Kenapa kebaikan ni perlu ada? Kerana ada dalam soalan, kehendak soalan. Dia bercakap tentang kebaikan. Seorang lelaki mengumpulkan sampah. Okey, mengumpulkan sampah. Kebaikan di sini tentulah bersifat tujuan. Kalau tujuan, kita gunakan untuk. Mengumpulkan sampah untuk memastikan, contohlah ni contoh, kawasan persekitaran
untuk memastikan kawasan persekitaran rumahnya menjadi bersih. Kalau nak tambah lagi, dan boleh kemas. Okey, kalau kita lihat di sini, perluasan di sini kita telah menggunakan kata hubung untuk. Kita telah menggunakan kata hubung dan. Ada dua kata hubung yang digunakan untuk ayat pertama di sini. Jadi kita untuk jelas dan lihat di sini. Seorang lelaki mengumpulkan sampah untuk memastikan kawasan persekitaran rumahnya menjadi bersih dan kemas. Kalau kita lihat sini ada kebaikan. Kebaikannya dengan kata kunci untuk di sini. Okey, kita tengok ayat kedua. Ibunya, seorang wanita. Kalau kita lihat ibunya sedang buat apa? Ibunya sedang menjemur pakaian. Menjemur. Wah. Sedang buat apa? Menjemur. Imbuhan digunakan menjemur pakaian. Aktiviti yang dilakukan adalah menjemur pakaian. Supaya apa? Supaya pakaian tersebut kering. Seorang wanita menjemur pakaian supaya pakaian tersebut kering. Kalau kita nak tambah di depannya dulu pun boleh. Di mana? Itu menjemur pakaian di mana? Di ampaian. Kita lihat di ampaian supaya pakaian tersebut kering. Kalau kita lihat sini, perluasan ayat, cikgu menggunakan kata sendi nama di dan cikgu menggunakan kata hubung supaya. Dia ada perluasan di situ. Ayat ketiga. Cuba kita lihat ayat ketiga. Kita ambil kakak ni di depan. Dia menanam pokok bunga. Cuba kita tengok. Seorang gadis buat apa? Member ataupun imbuhan mem dan imbuhan ber menanam pokok bunga. Dia tanam pokok bunga. Kita tengok gambar di sini. Dia menanam pokok bunga di dalam pasu. Betul. Tempatnya adalah di dalam pasu. Supaya untuk agar apa? Agar menanam pokok bunga dalam pasu agar apa? Pekarangan rumahnya menjadi lebih apa? Lebih cantik. Kita terima. Kita lihat di sini aktiviti yang digunakan adalah menanam. Manakala di dalam pasu kita gunakan perluasan ayat di, agar. Di dan agar. Kata hubung dan kata sendi namanya. Cuba kita tengok ayat keempat. Ayat keempat, kita ambil abang dia ni. Dia buat apa? Sedang menyapu sampah. Seorang pemuda, dia buat apa? Menyapu sampah. Adik-adik, anak-anak, jangan guna perkataan sampah sarap. Sampah sarap boleh digunakan menyapu sampah sarap, tapi pastikan tidak ada tanda sempang. Sampah sarap tidak ada tanda sempang. Ingat tu. Kalau letak tanda sempang menjadi kesalahan dari segi tata bahasa. Kenapa? Kerana sampah sarap bukanlah kata ganda. Menyapu sampah sarap dia gunakan apa? Dengan menggunakan sebatang penyapu. Dengan menggunakan sebatang penyapu. Kita lihat di sini ada lagi tak? Di bawah sebuah pokok. Di bawah sebuah pokok pula. Di bawah nyatang dengan menggunakan sebatang penyapu supaya apa? Supaya sampah tidak apa? Mencemarkan. Sampah tidak mencemarkan, tak sedap lah. Supaya sampah tidak apa, dengan menggunakan sebatang menyapu supaya sampah tidak jangan pula guna sampah tidak berkeliaran pula. Dengan menggunakan sebatang penyapu supaya keadaan di situ lebih bersih dan tidak tercemar. Barangkali ini sebagai satu contoh lah. Menyapu, kita menggunakan menyapu, imbuhan aktiviti, imbuhan menyapu. Kita gunakan kata sendi nama dengan. Kita menggunakan kata hubung di sini dengan. Kita menggunakan supaya kata hubung. Kita menggunakan kata sendi nama di. Kita menggunakan dan, iaitu kata hubung. Ayat terakhir. Siapa lagi kita lihat budak kecil kat belakang ni lah. Adik dia itulah menyiram pokok bunga. Seorang budak
lelaki. Okey, seorang budak lelaki, dia buat apa di situ? Menyiram pokok bunga. Okey, agar pokok bunganya subur dan agar pokok bunganya subur dan persekitarannya menjadi lebih menarik. Okey, kalau kita lihat di sini ayat kelima, ada imbuhan member di sini, menyiram kata kerja, aktiviti yang dilakukan, ada agar kata hubung, ada dan kata hubung. Okey, kalau kita lihat sini ada dua kata hubung di sini, agar pokok bunganya subur dan persekitarannya menjadi lebih menarik. Okey, selesai bahagian A untuk adik-adik jawab. Kalau adik-adik jawab seperti ini ataupun lebih kurang macam ini, jawapan adik-adik akan diterima sebagai jawapan yang baiklah. Dan kalau ada kesilapan, sila betulkan, sila pastikan jawapan yang diberi ini dapat membantu adik-adik untuk menjawab bahagian A dengan lebih baik. Okey, sekejap lagi kita akan membincangkan teknik untuk menjawab bahagian B ulasan.